Hai semua, hai. Selamat datang kepada webinar kita yang dibawa khas oleh IC Markets Global. Hari ini kita akan memahami topik bagaimana positioning institusi mempengaruhi pasaran. Oke, hari ini 23 hari bulan Jun. Oke, jadi kalau ada apa-apa soalan, tanya di chat box ya. Oke, sebelum kita teruskan di sini, saya eh, perlu semua memahami sesuatu yang sangat penting di sini, yaitu penafian. So, apa-apa yang saya berkongsi di dalam webinar hari ini sepatutnya dianggap saja untuk agenda pendidikan. Saya bukan di sini untuk bagi kamu apa-apa signal masuk keluar di pasarannya. Saya bukan di sini untuk bagi kamu apa-apa financial advice, apa-apa investment advice. Tiada di sini, oke? Ya, satu lagi amaran di sini, trading forex dan CFDs membawa risiko yang tinggi dan memang tidak sesuai untuk semua investor. Oke, so tolong jangan berjaga-jaga sebelum kamu masuk pasaran supaya kamu tidak terbakar diri. Oke, bila tengah bila kamu tengah belajar um, skill di sinilah ya. Oke, so saya akan stay di sini untuk sebeberapa menit supaya kamu boleh baca disclaimer di sini. Mari kita teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya lah. Oke, so nama saya Kes, kamu boleh panggil saya Cassandra, kamu boleh panggil saya Kes sahaja. Oke, so saya seorang investment analyst dan juga seorang prop trader. Apakah maksud itu? Maksudnya adalah saya memang berada di dalam pasaran masuk keluar setiap hari atau setiap minggu seperti kamu di sini. Jadi, em, cara saya mendapat setup saya atau masuk keluar trade saya adalah untuk menggunakan technical analysis dan juga fundamental analysis. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan tentang technical analysis atau fundamental analysis, boleh tanya saya di dalam chat box. Saya akan usahakan untuk menjawab kamu semua. Oke, so selain itu, saya berada di Singapura yang dengan satu firma penyelidikan yang bernama Everest Fortune Group. So, di sini kami sentiasa membuat research, forecasting, backtesting, um, dan apa-apa sahaja berkaitan dengan carta supaya kita boleh mendapat analisis yang
accurate analisis yang boleh membantu seorang trader mendapat setup yang tinggi dan juga untuk memahami ekonomi dengan lebih terang. Lah, oke? Oke? Oke, so mari kita terus dengan agenda kita pada hari ini, yaitu apa maksud positioning? Oke? Eh, Perdagangan yang terlalu padat, ekstrim sentimen pasaran, dan bila tren menjadi lebih rapuh or vulnerable. Oke, so kalau kamu ada sekali lagi, kalau kamu ada apa-apa soalan, jangan malu-malu ya, tanya di chat box sahaja dan saya akan usahakan untuk menjawab soalan-soalan kamu di dalam chat box. Oke, semua oke sekadar sini. Kalau ada apa-apa soalan, tolong tanya di chat box ya. Oke, kita masuk kepada subtopik pertama yaitu apa maksud positioning? So, apakah sebenarnya maksud positioning dalam pasaran? Mari kita uh, tengok bersama-sama. Oke, so apabila kita bercakap tentang positioning dalam pasaran keuangan, kita sebenarnya merujuk kepada bagaimana pelabur telah meletakkan modal mereka berdasarkan pandangan terhadap masa depan. Oke? So, secara mudah, positioning menjawab satu soalan yang sangat penting, di mana uang besar sudah berada. Ini adalah konsep yang sangat berbeza daripada sekadar sentimen. Oke, so sentimen memberitahu kita bagaimana orang rasa tentang pasaran, tetapi positioning memberitahu kita apa yang mereka telah lakukan dengan uang mereka. So, ini adalah konsep yang sangat berbeda daripada sekadar sentimen. Sentimen memberitahu kita bagaimana orang rasa tentang pasaran. Oke, so sebagai contoh, ramai orang mungkin bullish terhadap sesuatu
mata wang, tetapi jika mereka belum membeli, positioning sebenar masih ringan. Sebaliknya, jika kebanyakan institusi sudah membeli dan membina posisi besar, maka positioning sudah menjadi berat walaupun sentimen masih positif. Dalam dunia institusi, positioning dibina berdasarkan pandangan makro. So, mereka melihat pertumbuhan ekonomi, dasar bank pusat, kadar faedah, inflasi, dan aliran modal sebelum membuat keputusan untuk mengalihkan dana mereka. Oleh sebab jumlah modal yang diuruskan sangat besar, mereka tidak boleh masuk atau keluar pasaran dalam satu hari. So, positioning biasanya dibina secara berperingkat dan boleh mengambil masa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ini sebab kenapa tren dalam pasaran boleh menjadi sangat berpanjangan selagi institusi masih membina atau menambah posisi mereka. So, aliran modal terus menyokong arah pergerakan tersebut. Jadi, apabila kita bercakap tentang positioning, kita sebenarnya sedang bercakap tentang jejak keputusan institusi dan bagaimana modal besar ditempatkan dalam pasaran. Oke, so kenapa positioning sangat penting? Salah satu sebab positioning sangat penting adalah kerana pasaran keuangan pada akhirnya digerakkan oleh aliran modal. So, harga tidak bergerak semata-mata kerana berita atau data ekonomi. Harga bergerak kerana pelabur pembeli dan menjual berdasarkan bagaimana mereka mentafsir maklumat tersebut. So, apabila institusi mula membina positioning dalam satu arah, mereka mencipta permintaan atau penawaran yang berterusan. Ini menghasilkan momentum dalam pasaran. Sebagai contoh, jika pelabur global menjangka bahawa kadar faedah di Amerika Syarikat akan meningkat untuk tempo yang panjang, mereka mungkin mula membina posisi long terhadap dolar Amerika. Selagi pandangan tersebut tidak berubah, positioning terus menyokong tren tersebut. Oke, so selain itu, positioning juga membantu kita memahami risiko dalam pasaran. Kadang-kadang sesuatu tren kelihatan sangat kuat, tetapi jika kebanyakan pelabur sudah berada dalam posisi yang sama, ruang untuk aliran modal baru mungkin semakin terhad. So, dari perspektif institusi, memahami positioning adalah pentingnya dengan memahami fundamental. So, mereka bukan sahaja mahu tahu apa yang sedang berlaku dalam ekonomi, tetapi juga mahu tahu bagaimana peserta pasaran lain sudah bertindak balas terhadap maklumat tersebut. Inilah sebab kenapa positioning sering menjadi salah satu alat paling penting dalam analisis makro dan pengurusan risiko. Oke?
Oke, so mari kita teruskan dengan positioning sebagai jambatan antara fundamental dan harga. Oke. Um, So, untuk benar-benar memahami bagaimana pasaran bergerak, kita boleh melihat positioning sebagai jambatan antara fundamental dan harga. So, fundamental seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kadar faedah memberikan sebab mengapa pelabur mahu membeli atau menjual sesuatu aset. Tetapi fundamental sahaja tidak menggerakkan harga. Apa yang menggerakkan harga adalah tindakan pelabur berdasarkan fundamental tersebut. Apabila mereka mula mengalihkan model dan membina positioning, barulah harga mula bergerak. So, sebagai contoh, jika pasaran menjangka bahawa satu ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada negara lain, institusi mungkin mula mengalihkan model ke negara tersebut. Positioning mula bertambah dan trend mula terbentuk. So, semakin ramai pelabur berkongsi pandangan yang sama, semakin besar aliran model yang menyokong pergerakan tersebut. Inilah yang menyebabkan tren boleh bertahan lebih lama daripada yang dijangkakan. So, dari perspektif profesional, memahami positioning membantu kita memahami bukan sahaja apa yang berlaku hari ini, tetapi juga mengapa sesuatu tren boleh berterusan dan di mana risiko mungkin mula meningkat. Pada akhirnya, harga yang kita lihat di screen hanyalah refleksi kepada keputusan berjuta-juta peserta pasaran. Dan di sebalik keputusan tersebut, positioning adalah salah satu faktor paling penting dalam membentuk arah dan kekuatan sesuatu trend. Oke, mari kita teruskan dengan perdagangan yang terlalu padat, crowded trades. Oke, so apa itu crowded trade? Um, Salah satu konsep yang sangat penting dalam memahami positioning institusi adalah konsep trade, crowded trade. Secara mudah, crowded trade berlaku apabila terlalu ramai peserta pasaran sudah berada dalam posisi yang sama berdasarkan naratif yang sama. Oke, ini adalah contohnya. Oke, so biasanya keadaan ini terlalu berlaku selepas sesuatu tren telah berjalan untuk tempo untuk agak lama. Sebagai contoh, jika pasaran percaya bahawa satu mata wang akan terus menguat kerana kadar faedah yang tinggi dan ekonomi yang kukuh, semakin ramai pelabur akan mula mengambil posisi yang sama. Pada peringkat awal, positioning ini membantu mengukuhkan trend, tetapi apabila semakin ramai peserta pasaran masuk ke dalam trade yang sama, keseimbangan mula berubah. Pasaran mungkin menjadi terlalu sesak di satu sisi. Ini tidak semestinya bermaksud tren akan terus berakhir serta-merta, malah crowded trade boleh bertahan lebih lama daripada yang dijangkakan. Tetapi dari perspektif risiko, keadaan mula menjadi terlebih rapuh. So, masalah utama adalah apabila hampir semua orang sudah berada dalam satu arah, ruang untuk aliran modal baru menjadi semakin kecil. So, jika semua orang yang mahu membeli sudah pula uh,
membeli, siapakah yang tinggal untuk terus menolak harga lebih tinggi? Dari perspektif institusi, inilah soalan yang sangat penting. Mereka sentiasa coba memahami bukan sahaja fundamental, tetapi juga sejauh mana positioning sudah berkembang. Dalam banyak keadaan, uh, crowded trade tidak berbahaya ketika ia sedang terbentuk. Ia menjadi berbahaya apabila positioning terlalu berat dan pasaran mula kehilangan sumber aliran modal baru. Oke, so apabila sesuatu trade menjadi testing. Apabila sesuatu trade menjadi terlalu crowded, risiko utama bukan datang daripada fundamental semata-mata. So, risiko sebenar datang daripada struktur positioning itu sendiri. Bayangkan satu keadaan di mana hampir semua institusi sudah berada dalam posisi long terhadap satu mata wang. So, selagi naratif masih positif, tren mungkin masih bertahan. Tetapi jika muncul satu data ekonomi yang sedikit lebih lemah daripada jangkaan, reaksi pasaran boleh menjadi jauh lebih besar daripada yang dijangkakan. So, kenapa? Kerana pasaran bukan hanya bertindak balas terhadap berita tersebut, pasaran bertindak balas terhadap kemungkinan bahawa positioning yang terlalu besar mungkin perlu dikurangkan. So, apabila beberapa pelabur mula mengambil keuntungan atau menutup posisi yang boleh mencetuskan gelombang penjualan,
Oke, yang lebih besar. So, pelabur lain mula melakukan perkara yang sama dan proses ini boleh mempercepatkan pergerakan harga. So, ini dikenali sebagai position unwinding. Dalam keadaan tersebut, pergerakan akibat positioning unwinding boleh menjadi jauh dan lebih agresif daripada pergerakan yang berlaku semasa tren sedang dibina. Dari perspektif institusi, crowded trade meningkatkan sensitiviti pasaran. Berita yang biasanya mempunyai impak kecil boleh menghasilkan reaksi yang jauh lebih besar kerana positioning sudah terlalu padat. Inilah sebab kenapa ramai pelabur profesional tidak hanya bertanya sama ada sesuatu naratif masih betul, mereka juga bertanya sama ada terlalu ramai yang sudah mempercayai naratif tersebut. Okay, so satu perkara yang penting untuk dipahami adalah hampir semua tren besar, besar dalam pasaran akhirnya akan menjadi crowded. Pada peringkat awal, hanya segelintir pelabur melihat peluang tersebut, kemudian semakin ramai mula menyadari perubahan fundamental dan mula membina posisi. Akhirnya, apabila tren menjadi sangat jelas dan diterima secara meluas, positioning menjadi terlalu padat. Ironinya, inilah fasa yang mana ramai peserta runcit mula berasa paling yakin terhadap tren tersebut. Tetapi dari perspektif institusi, inilah juga fasa di mana risiko mula meningkat. Ini tidak bermaksud tren akan terus berakhir pada hari itu juga. Tren yang crowded boleh terus berjalan untuk beberapa minggu atau beberapa bulan lagi. So, tetapi struktur pasaran sudah menjadi lebih rapuh. So, apa-apa perubahan dalam data, sentimen, atau jangkaan boleh menjadi pencetus kepada perubahan besar dalam positioning. Sebab itu, institusi sentiasa memberi perhatian kepada kematangan sesuatu trend. Mereka mahu tahu sama ada mereka masih berada di awal kitaran, pertengahan kitaran, atau di perhujungan kitaran positioning. So, pada akhirnya, crowded trade mengajar kita satu perkara penting, yaitu em, risiko bukan hanya datang daripada apa yang kita tidak tahu. Kadang-kadang risiko datang apabila terlalu ramai orang sudah mempunyai pandangan yang sama dan sudah bertindak berdasarkan pandangan tersebut. Oke?
Testing, hello, hello. Oke, so masalah di sini adalah apabila semua orang sudah mempunyai pandangan yang sama, kebanyakan daripada mereka juga telah bertindak berdasarkan pandangan tersebut. Mereka sudah membeli atau sudah menjual. Ini bermakna positioning dalam pasaran mungkin sudah mencapai tahap yang sangat padat. Dari perspektif institusi, keadaan seperti ini mula menjadi menarik bukan karena tren semestinya akan berakhir, tetapi karena keseimbangan risiko dan ganjaran mula berubah. Jika semua orang sudah berada di satu sisi pasaran, ruang untuk aliran modal baru menjadi semakin kecil. Dalam keadaan ini, pasaran menjadi lebih sensitif terhadap sebarang perubahan kecil dalam dalam data atau sentimen. Berita yang biasanya tidak memberi impact besar boleh mula mencetuskan perubahan positioningnya ketara. Sebab itu, pelabur profesional sering melihat ekstrim sentimen sebagai satu petunjuk bahwa pasaran mungkin sedang menghampiri fase yang lebih rapuh. Mereka tidak semestinya melawan tren serta-merta, tetapi mereka mula memberi perhatian yang lebih besar kepada risiko pembalikan. Akhirnya, salah satu prinsip penting dalam pasaran adalah ini. Apabila sesuatu pandangan menjadi terlalu populer dan terlalu diterima oleh semua orang, kita perlu mula bertanya sama ada kebanyakan potensi pergerakan tersebut sudah pun berlaku dan dalam banyak keadaan disitulah risiko sebenar mula meningkat. Oke, mari kita masuk kepada subtopik terakhir hari ini yaitu bila tren menjadi lebih rapuh atau vulnerable. Oke, so salah satu perkara paling penting dalam analisis pasaran adalah memahami bahwa tren tidak menjadi rapuh secara tiba-tiba. Kebiasaannya terhadap beberapa tanda awal yang menunjukkan bahwa struktur di sebalik tren tersebut mula berubah. Tanda pertama adalah positioning yang terlalu padat. Apabila terlalu ramai pelabur sudah berada dalam satu arah, potensi untuk aliran modal baru menjadi semakin terhad. Tren mungkin makin
bergerak, tetapi ia semakin bergantung kepada keyakinan bahwa naratif sedia ada akan terus kekal. Tanda kedua adalah momentum yang mula bertahan perlahan. Harga mungkin masih membuat paras tertinggi atau terendah baru, tetapi kelajuan pergerakan mula berkurang. Ini sering menunjukkan bahwa minat daripada pembeli atau penjual baru semakin berkurangan. Tanda ketiga ialah apabila data ekonomi mula bercampur-campur dan tidak lagi menyokong naratif asal. So, sebagai contoh, jika sesuatu mata wang menguku kepada jangkaan kenaikan kadar faedah, tetapi data inflasi yang pertumbuhan mula melemah, pasaran akan mula mempersoalkan sama ada naratif tersebut masih relevan. Dalam keadaan seperti ini, trend menjadi lebih sensitif terhadap kejutan kecil. Berita yang sebelum ini mengabaikan boleh mula mencetuskan reaksi yang um, besar kerana positioning sudah terlalu berat dan keyakinan pasaran mula goyah. Dari perspektif institusi, inilah fasa di mana pengurusan risiko menjadi sangat penting. Mereka tidak semestinya terus mengambil posisi bertentangan, tetapi mereka mula mengurangkan exposure, mengambil keuntungan secara berperingkat dan menjadi lebih berhati-hati terhadap perubahan dalam naratif. So, akhirnya semua trend besar dalam pasaran akan melalui fasa ini. Trend biasanya tidak berakhir kerana satu berita atau satu data semata-mata. Ia berakhir apabila fundamental positioning dan aliran modal tidak lagi bergerak dalam arah yang sama. Dan apabila itu berlaku, trend yang sebelum ini kelihatan sangat kuat boleh menjadi jauh lebih rapuh daripada yang disedari oleh kebanyakan peserta pasaran. Oke, so itu saja untuk hari ini, untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih daripada IC Global, IC Markets Global. Kalau ada apa-apa soalan, saya akan stay di sini selama beberapa menit. Kamu boleh tanya soalan di dalam chat box ya. Oke, thank you.